Hai, selamat kembali ke channel Black Velvet. Hari ini kita akan melihat pemasuan semula atau penanaman semula pokok Calitia. Kita akan juga lihat medium yang paling sesuai untuk penanaman semula Calitia, semua jenis Calitia. Calitia ada pelbagai jenis, contohnya Dotty, Rattlesnake, Orbifolia dan sebagainya. Apa yang kita akan buat pemasuan semula hari ini adalah Rattlesnake kita. Hai, kadang-kadang kita akan melihat ataupun menonton video-video di internet dan kita akan lihat pelbagai bahan dicampurkan apabila melakukan campuran ataupun aduan medium yang paling sesuai. Dan kita hairan kenapa bahan-bahan tersebut diperlukan untuk menjadikan medium yang sesuai. Dalam video ini, saya akan jelaskan keperluan mencampurkan bahan-bahan tersebut dan apakah kebaikan apabila kita menggunakan bahan-bahan yang akan saya gunakan sebentar lagi. Okey, so maksudnya objektif dalam video ini saya akan jelaskan kenapa bahan tersebut penting dan apa kelebihan yang dapat diberikan kepada pokok tersebut apabila bahan tersebut dicampurkan. Okey, ini adalah bahan pertama kita iaitu potting soil. Okey, potting soil jangan beli potting soil yang berada dalam paket kecil yang RM1.50 tu. Pasal selalunya potting soil tu hanya mengandungi apa orang kata jerami yang telah dibakar dan tanah yang agak mampat. So kita boleh beli potting soil yang dalam RM10 tu, yang 10 kg ataupun kadang-kadang RM12. So dia mempunyai sabut kelapa dan juga beberapa bahan lain. So ini potting soil. Bahan pertama, kalau kita tengok bekas ni, saya gunakan bekas yang lebih besar berbanding bahan-bahan yang lain. So ramuan kita yang pertama iaitu potting soil. Saya juga gemar menggunakan perlite. Okey, perlite ni mempunyai fungsi dia yang tertentu. Okey, salah satu fungsinya adalah untuk mengelakkan air bertakung. Okey, kerana dia memberi ruang kepada tanah tersebut. Okey, so dia akan menjadi satu sistem saliran yang baik kepada medium tanah. Right? So ini perlite. Perlite boleh dapat dalam satu paket dalam RM9.90. Baikkan apabila mencampurkan orchid bark dalam medium tanah kita. Orchid bark ni pasal dia cangkih, dia akan memastikan ada ruang udara dan juga sistem saliran yang baik untuk medium. Okey, so senanglah pokok tu kalau dia nak tumbuh dalam saliran yang baik. Satu lagi kebaikan yang mungkin kita jarang dengar, orchid bark ni pasal dia dalam bentuk cangkih ataupun besar, dia akan membantu supaya pokok ni mempunyai akar atau sistem akar yang lebih kuat. So maksudnya pokok-pokok ni dia kena kena lawan sikit, okey, dia kena keluar daripada cangkih-cangkih ni, so dia akan menjadikan sistem akar itu lebih strong, okey, lebih kuat. Kalau kita tak dapat orchid bark lah, orchid bark ni mahal sikit lah. Kalau kita tak dapat orchid bark, kita boleh dapatkan sabut kelapa yang dipotong besar-besar. Okey, so boleh gantikan dengan orchid bark. Okay. Alright. Ini saya rasa semua orang kenal. Okey, ini adalah kokopit. Okey, kokopit. Okey, saya masih ingat lagi apabila saya mula berjinak dengan apa orang kata tanaman, saya kurang pasti macam mana bentuk kokopit ni. So sebenarnya kokopit dijual dalam bentuk blok. So kalau kamu nak gunakan kokopit dengan banyak, mungkin boleh beli blok yang besar. Kalau rasa tak nak gunakan dengan banyak, mungkin boleh beli blok yang kecil. Even blok yang kecil, apabila kita rendam, kita boleh dapat kokopit sampai 1 baldi. So, saya rasa beli yang kecil dulu. Kalau tanaman baru nak berjinak dengan tanaman ataupun baru nak ceburkan diri dalam bidang tanaman. So, beli yang kecil, kokopit. So, apa kebaikan kokopit? So, dia, of course, dia menjaga kelembapan medium. Kalau kita jenis yang jarang-jarang siram pokok tu, so kokopit dapat memastikan bahawa tanah tak cepat kering. Satu lagi, kokopit ni dia degrade lambat. Degrade ni maksudnya dia terurai dengan lambat berbanding dengan medium soil yang biasa. Okay, so baiklah. Okay. Satu lagi perkara yang saya suka gunakan untuk memastikan ruang tanah ialah ruang tanah yang ruang udara yang lebih baik, pengudaraan yang lebih baik dan boleh menjaga kelembapan. Of course, sekam padi. Okey, sekam padi ni ada dua jenis. Ada sekam padi yang mentah, ni mentah. Okey, ada sekam padi yang dibakar. So pasal potting soil kita memang ada sekam padi yang dibakar, so saya gunakan sekam padi mentah. Right? Satu lagi kelebihan sekam padi adalah dia boleh menjadi makanan kepada cacing dalam medium kita.
Alright, so gunakan sekam padi. Cuba lihat. Yang ni kita panggil dia vermicompost ataupun apa orang kata, worm casting. Worm casting ni sebenarnya apa? Worm casting ni adalah sebenarnya taik cacing. Okey, taik cacing. So memang membantu. Dia menjadi satu baja kompos yang sangat baik kepada medium. So boleh gunakan dalam jumlah yang sedikit. Bahan terakhir saya pada hari ini adalah pilihan. Nak guna boleh, tak nak guna pun boleh. Ini kita panggil activated charcoal ya. Charcoal maksudnya batu arang. Arang batu. Okey, arang batu. So, jangan beli arang batu yang kita nak buat BBQ tu. Okey, itu kurang sesuai. Ini memang kalau kita pergi nursery, tanya dengan dia activated charcoal. Okey, apa kebaikan charcoal ni? Okey, charcoal ni mempunyai banyak kebaikan. Okey, salah satunya kalau ada toksik ataupun kekotoran dalam medium, so kita percaya bahawa arang batu ni ataupun charcoal ni dapat menyerap kekotoran ataupun toksik tersebut. Okay guys, ini adalah campuran adunan kita. Belum digaul lagi. So kita gaul lah. Sebenarnya kalau gunakan tangan lagi bagus, tapi saya nak pegang kamera, saya nak pegang phone balik kan. So terpaksalah kita gunakan ni. Kalau rasa kalau kita nak bersatu dengan nature ni kan, kalau boleh pakai tangan je, lagi best. Alright, so kita gaul dia sehingga dia sebati. Macam masak pula kan. Okay, so kita gaul dia. Pastikan dia sebati. Dan bila kita gaul ni, kita akan tengok betapa ringannya. Okay, medium soil kita ni. Dia ringan. So, dia takkan mampat apabila kita siram, apabila kita kita letak kat luar, ada hujan lebat ke apa. So, tanah tu tak mampat. So, senanglah pokok tu nanti nak tumbuh akar dia. Okay, so kita boleh tengok betapa ringannya potting soil kita untuk tanaman Callithea. Okey, dia tak semestinya untuk Callithea, dia boleh gunakan untuk tanaman apa-apa saja, philodendron ke, apa-apa tanaman yang lain. So, tapi ini secara umum lah. Kita lihat ya, potting soil kita yang telah siap. Kalau kita lihat potting soil ni betul-betul ringan dan amat sesuai untuk penanaman Callithea. So, apa yang kita buat sekarang, kita akan buat pemasuan semula ataupun repotting Callithea rattlesnake kita. Sebagai langkah pertama, kita kena keluarkan dia daripada pasu asal dia. So, kalau kita tengok, sebenarnya saya rasa dekat nursery dia dah buat dah pemasuan semula. Pasal apa kita nampak? Yang ni asal. Yang ni asal. Maksudnya yang asal ni adalah daripada kokopit saja. Selalunya bila kita beli barang ni daripada nursery, dia memang tanam dia punya bahan ni dalam kokopit sahaja. So nutrien dia tu memang lambat nak menyerap. So lepas kita bawa balik, bagi dia duduk dekat rumah kita 2-3 minggu dan kita boleh buat repotting. Jangan repot terus ya. Tunggulah 2-3 minggu dulu. Kalau kita tengok, walaupun dia sudah buat pemasuan semula, tapi akar yang asal tu masih berada dekat tempat yang sama. Okey, itu yang kita kena buat. Kita kena pecahkan dia betul-betul sikit. Bagi dia keluar daripada kokopit tu dulu. Keluarkan dulu akar dia. Okey, saya cuma gunakan pasu yang sedikit besar daripada pasu asal. Ini pasu asal, saya gunakan sedikit lebih besar. Okey, jangan gunakan pasu yang terlampau besar. Kerana akar dia tak akan membesar dengan begitu cepat. So sebenarnya 1 hingga 1,5 inci lebih besar daripada pasu asal sudah memadai. Okey, ini bentuk akar dia. Janganlah buang semua, janganlah pula cuci pula kan. Nanti dia mungkin stres, mungkin dia akan terkejut. So bila ada sikit-sikit macam tu tak apa. Okey, pastikan dia longgarlah, tanahnya tak terlalu ketat. Okey, sekarang kita nak buat pemasuan semula. Masukkan tanah tu. Masukkan tanah mungkin dalam suku pasu lah. Masukkan dalam suku pasu dulu. Lebih sedikit tak apa. Okay. Lepas tu, apa kita buat? Kita letak
Calytia rattlesnake kita, kurang macam tu. Dan kita tambah tanah. Kita tambah tanah. Okey, ini medium tanah yang telah kita letak pada rattlesnake pemasuan semula ni. Dan jangan lupa letak sedikit air, okey, pasal tanahnya tadi mungkin terlampau kering. Letak air sikit. Okey. Ini dia rattlesnake kita yang telah kita report tadi. Okey, so kalau saudara-saudari mempunyai kombinasi yang berlainan daripada apa yang saya buat tadi, mungkin saudara-saudari boleh kongsikan di bawah bahagian komen tersebut. Dan satu lagi, semua adunan yang kita campur tadi tu dia bukan kitab. Okey, dia bukan apa orang kata kena ikut betul-betul. Tak semestinya. Okey, bergantung pada diri kita. Kalau kita ni jenis orang yang suka siram pokok, sikit-sikit suka siram pokok, pastikan perlite kita lebih. Pasal pokok Calytia dia tak suka air bertakung. Alright, dia kena lembab, tanah medium dia kena lembab, tapi dia tak suka air bertakung. So boleh tambahkan perlite. Kalau kita jenis yang jarang-jarang siram pokok, tak ada masa nak siram pokok, so kita boleh letak kita punya coco peat lebih sedikit. Okay, so banyak bergantung pada diri kita sendiri. So kombinasi tersebut merupakan kombinasi yang secara umum sahaja. Okey, sampai di sini sahaja. Semoga kita berjumpa di minggu hadapan dengan perkara yang lain tentang tanaman. Sehingga berjumpa lagi. Bye.